minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, jadi kita akan cuba menamatkan perbincangan mengenai kesan fotoelektrik, eksperimen kesan fotoelektrik pada hari ini. Jadi saya maklum yang ramai orang yang nak pulang ke hari ini lepas tu nak bersiap untuk raya haji tu. Jadi insyaAllah kita tak akan mengambil masa yang lama untuk kelas hari ini. Antara sebabnya adalah kerana kebanyakan perkara yang kita ingin bincangkan tu saya telah pun membincangkannya sewaktu kelas hari Rabu tu. Dan saya juga telah mengedarkan skema pemakahan untuk kuis nombor 9 ni. Jadi kalau apa-apa pun awak boleh membandingkan jawapan awak dengan jawapan yang diberikan di sini. Dan sekiranya awak ada apa-apa soalan, awak boleh bertanyakan kepada saya pada minggu hadapan. Right. Jadi kita sambung perbincangan kita mengenai kesan fotoelektrik. Jadi perkara pertama yang kita kena ingat adalah kesan fotoelektrik ni dia melibatkan pemancaran elektron daripada permukaan logam apabila permukaan logam itu disinari dengan cahaya. Right. Dan sebagaimana yang kita bincangkan pada hari Rabu, perkara pertama yang kita kena ketahui adalah tentang litar eksperimen kesan fotoelektrik itu sendiri. Jadi memandangkan kita ada tu, ini saya gunakan applet ni lah untuk itu. It is a very nice applet and you should kalau awak belum lagi mencubanya, awak patut mencubanya lah sebab kadang-kadang dengan menggunakan applet sebegini kita boleh kita boleh memahami dan meneroka fenomena tu dengan lebih mendalam lah. Cumanya awak kena ada rasa ingin tahu bila mencuba applet sebegini kan. Kalau tanpa rasa ingin tahu tu, dan applet ni akan jadi macam sesuatu yang kita pun tak tahu nak buat apa dengannya kan. Tapi katakan kalau awak diberikan applet ni, kemudian awak tanyakan kepada diri awak, adakah elektron boleh dipancarkan oleh permukaan logam pada semua panjang gelombang ataupun hanya pada panjang gelombang tertentu saja. Katakan awak ingin menjawab persoalan tersebut, right? Dan awak boleh gunakan applet ni lah untuk mencari jawapannya, right? So whenever you use applets like this, you must use it to answer your own questions, right? Jadi awak mesti ada soalan untuk dijawab, kemudian barulah applet tu akan jadi bermakna untuk digunakan, right? Jadi kalau dilihat applet ni, right, ada cahaya, ada sumber cahaya di atas ni, right, di bahagian atas ni. See, I'm not sure, I've not tried this before. Oh, tak boleh. Anyway, ada sumber cahaya di bahagian atas ni, kemudian ada permukaan logam di sebelah kiri ni, kemudian ada juga satu lagi kepingan logam di sebelah kanan ni, right? Dan kalau lihat kedua-dua kepingan logam ni disambungkan ke sebuah bateri, tetapi bateri ni ditetapkan pada 0 volt. Jadi seolah-olah bateri ni tak ada kat sini lah, sebab tak ada beza kepayaan yang diberikan ke atas kedua logam ni, right? Dan dalam kes ni memandangkan tiada sinaran cahaya yang menimpa ke atas permukaan logam ni, maka emitter ni tidak mengukur apa-apa arus, right? Mari kita lihat kemudian logam ini, right? Logam ni kita boleh ubah jenisnya, right? Sama ada sodium, zinc, kuprum, platinum, kalsium ataupun logam misteri. Ni logam misteri, right? Jadi katakan kita ambil sodium lah, katakan, right? Jadi kita boleh ubah logam yang kita ingin sinarkan dengan cahaya, right? Kemudian untuk sumber cahaya ni pula kita boleh ubah kecerahan, right? Intensity ni, right? Sekarang ni intensity dia, kecerahannya 0%, dia tak menyala langsung lampu ni. Kemudian kita boleh meningkatkan kecerahan lampu ni, right? Kemudian kita boleh mengurangkannya. Okay.
Selain daripada mengubah keamatan cahaya yang menimpa ke atas permukaan logam ni, kita juga boleh mengubah panjang gelombang, right, cahaya tersebut, right. Dan kalau ingat apa yang kita bincangkan pada hari Rabu, panjang gelombang cahaya ni berkait dengan tenaga yang yang dimiliki oleh foton tersebut, alright. Lagi pendek panjang gelombang cahaya tersebut, maka lebih tinggi tenaga yang dibawa oleh sebutir foton, right. Selain daripada panjang gelombang, frekuensi juga berkait dengan tenaga yang dimiliki oleh sebutir foton. Lagi tinggi frekuensi cahaya tersebut, maka lagi tinggi tenaga yang dibekalkan oleh yang dibawa ataupun yang dimiliki oleh sebutir foton. Okey. Jadi kita boleh mengubah, right, panjang gelombang ni. Right, kalau lihat di sini panjang gelombang yang pendek, kemudian panjang gelombang yang tinggi. Right? Dan panjang gelombang yang berbeza-beza ni, dia berkait dengan warna. Right? Kalau lihat semakin tinggi, semakin panjang jarak gelombang ya, maka dia akan berwarna merah, cahaya itu berwarna merah. Maka semakin singkat jarak gelombang tu, maka cahaya tersebut akan berwarna biru ataupun akan berwarna biru. Right? Jadi melampaui warna ungu ini adalah sinaran ultra ungu atau ultra lembayung, right? Manakala melampaui warna merah ni, ini adalah sinaran inframerah, right? Jadi itu asal usul nama inframerah. Infra maksudnya melampaui, right? Inframerah meaning cahaya yang melampaui warna merah, right? Ultra lembayung, ultra ungu, ultraviolet maksudnya cahaya yang tenaganya mengatasi ultra, mengatasi tenaga yang dimiliki oleh cahaya berwarna ungu, right? So that's where the name infrared and ultraviolet comes from, right? So untuk cahaya kita boleh mengubah kecerahannya, dan kita juga boleh mengubah jumlah tenaga yang dimiliki oleh sebutir foton, right? Bila kita mengubah kecerahan cahaya ni, kita kiranya mengubah berapa banyak foton yang dipancarkan oleh lampu ini, right? Sebagaimana yang kita telah bincangkan pada hari Rabu, right, dalam suatu kelas tutorial tu waktu petang tu, pada setiap saat kita dihujani oleh begitu banyak foton, right? Kita dikelilingi, kita dibanjiri oleh foton-foton gelombang elektromagnet, right? Bukan saja foton-foton cahaya tampak, tapi juga foton-foton gelombang mikro, gelombang radio, right? Jadi sekiranya mata kita boleh melihat setiap butir foton tu, maka kita akan lihat seolah-olah kita ni ditenggelami, kita dibanjiri, kita dihujani oleh hujan foton di sekeliling kita, right? Jadi kecerahan, kalau bila kita mengubah kecerahan sumber cahaya ni, kita sebenarnya mengubah berapa banyak foton yang dipancarkan oleh cahaya ni, right? Berapa bilangan foton yang dipancarkan oleh cahaya ni. Sebaliknya, bila kita mengubah jarak gelombang ataupun panjang gelombang cahaya ni, kita mengubah berapa jumlah tenaga yang dibawa oleh setiap satu foton, right? Jadi awak kena bezakan itulah di antara kecerahan dengan frekuensi, right? Kalau ada dua sumber cahaya, right, yang sama frekuensinya, tetapi satu yang malap, satu yang cerah, apa yang berbeza hanyalah dari segi bilangan foton yang dihasilkan per saat, right? Tetapi tenaga yang dibawa oleh setiap foton itu sama. Kenapa? Sebab frekuensi berkait dengan tenaga berkait dengan frekuensi, right? Tenaga tidak berkait dengan kecerahan, right? Kecerahan tu hanya menentukan berapa banyak bilangan foton yang dipancarkan pada setiap saat. Jadi kita lihat saja apa yang berlaku kalau katakan kita ambil let's say we take somewhere in the green, right, 590 nanometers. Kemudian kita cuba naikkan
kecerahan lampu ni, kemudian kita lihat apa yang berlaku, right? Adakah elektron terpancar daripada permukaan logam ni? Lihat, right? So bermula 1 elektron, 2 elektron, right? Kita cuba naikkan lagi. Right? Dan awak boleh lihat bahawa ada elektron yang dipancarkan oleh permukaan logam ni, dan semakin banyak semakin cerah cahaya tu, maka semakin banyak foton yang semakin banyak elektron yang dipancarkan, right? Kemudian kita cuba kita kurangkan panjang gelombang ni, kita jadikan foton tu lebih bertenaga, katakan dalam UV katakan. Awak boleh lihat bahawa apabila kita meningkatkan tenaga foton tu, tenaga setiap foton tu, elektron yang dipancarkan oleh permukaan logam ni menjadi lebih laju, right? Jadi tenaga kinetik foton ni menjadi semakin tu, and then dan arus dia pun akan berubah kat sini. Let's see, I'm not sure whether it's showing on the screen. Yep, saya kena unshare balik. Kadang-kadang dia itu. Let's see, dia bila dia berkait dengan applet ni, dia itu sikit. Let's see. Very good. Right. So bila kita mengurangkan jarak gelombang kepada 273 nanometer, maksudnya kita meningkatkan tenaga sebutir foton tu, setiap foton tu, maka elektron yang dipancarkan tu lebih banyak satu, dan dia lebih bertenaga, right? Dia bergerak dengan lebih laju, right? Dan kita boleh lihat arus yang dihasilkan pun bukan kosong lah, 0.756 ampere. Ada dua perkara yang awak kena sedar. Yang pertama adalah satu foton hanya akan mengeluarkan satu elektron, right? Jadi bila kita bercakap tentang kesan fotoelektrik ni, apa yang berlaku adalah satu foton tu akan memindahkan kesemua tenaga dia hanya kepada satu elektron. So one photon, right? One photon produces one photoelectron, right? Tenaga untuk satu foton tu tidak boleh dikongsi di kalangan beberapa elektron, right? So one electron, one photon interacts with one electron, right? Dan sekiranya tenaga yang dimiliki oleh satu foton itu, right, cukup tinggi ataupun melebihi tenaga yang mengikat elektron tu dalam logam itu, maka elektron tersebut akan terpancar keluar daripada permukaan logam tersebut, right? Tenaga ikatan elektron kepada permukaan logam tu diungkapkan dalam diberikan oleh kuantiti yang dipanggil sebagai fungsi kerja, the work function, right? Fungsi kerja logam tersebut. Lagi kuat elektron itu dipegang dalam logam tersebut, maka lagi tinggi nilai fungsi kerja untuk logam tersebut, right? Jadi fungsi kerja or the work function gives you some idea of how strongly the electron is bound to the metal, right? Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, perkara yang pertama tadi, satu foton akan mencungkil ataupun akan berinteraksi dengan satu elektron, right? Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah perkara yang kedua saya nak cakap tadi. Tenaga foton ni adalah sekiranya tenaga foton tu tak cukup untuk mengeluarkan elektron daripada permukaan logam, maka tiada
kesan fotoelektrik boleh berlaku. Maksud saya apa? Katakan kita turunkan, kita tukar cahaya ni, tukar cahaya ni ke cahaya warna merah ni. Cahaya warna merah mempunyai foton untuk cahaya warna merah mempunyai tenaga yang lebih rendah. Jadi kalau awak lihat, bila kita menyinarkan cahaya warna merah ke atas permukaan logam ni, right, meskipun kita menyinari cahaya merah ni dengan secerah-cerahnya, intensitinya sampai 100%, tiada fotoelektron dihasilkan. Right? Jadi ini memberitahu kita yang kesan fotoelektrik ni dia penghasilan atau pengeluaran fotoelektron ni bergantung kepada tenaga yang dimiliki oleh sebutir foton. Dia bukannya bergantung kepada berapa banyak foton yang disinarkan ke atas permukaan logam tersebut. Right? Jadi kriterianya adalah tenaga foton tu sendiri. Right? So itu perkara yang kedua. Kemudian let me just lower this to UV. Okay. Dalam kes ni, right, beza upaya di antara kedua-dua permukaan logam ni telah ditetapkan kepada kosong. Right? Kalau kita tukarkan voltan ni kepada positif, right, 8 volt. Apa yang kita maksudkan dengan 8 volt? Positif 8 volt maksudnya permukaan logam yang belah kanan ni, right, dia lebih positif berbanding dengan permukaan logam di belah kiri ni. Jadi apa yang berlaku adalah sebaik saja elektron tu keluar daripada permukaan logam di sebelah kiri ni, dia akan ditarik dengan agak kuat oleh permukaan logam di belah kanan ni. Right? Sebab tu kalau lihat, elektron tu bergerak semakin laju apabila kita meningkatkan voltan ni positif, jadi positif 8. Sebaliknya, kalau kita kurangkan voltan ni, right? Kita kurangkan terus sampai negatif. Right? Apa yang berlaku, kalau korang tengok, apa yang berlaku adalah elektron tu boleh keluar daripada permukaan logam yang belah kiri ni, tetapi ianya dipaksa untuk berpatah balik, right? Untuk berpatah balik ke permukaan logam di sebelah kiri ni, kerana sekarang ini permukaan logam di belah kanan ni bercas negatif, right? Bercas negatif, jadi elektron bercas negatif. Lepas tu dia nampak permukaan logam yang belah kanan ni pun negatif juga. Jadi negatif-negatif dia akan saling menolak, kan? Jadi apa yang berlaku sekarang ini adalah elektron tu meskipun dia berjaya keluar daripada permukaan logam, tetapi ianya telah ditolak semula, right, ke permukaan logam yang belah kiri ni, right? Dan manakala tiada elektron yang berjaya sampai ke permukaan logam di belah kanan ni, maka tiada arus yang mengalir lah. Right? Jadi kalau kita jadikan dia punya voltan tu lagi negatif, maka elektron tu akan ditolak ke belah kiri dengan lebih kuat lah. Right? Jadi dengan mengubah suai voltan ini, right, dengan mengubah suai sama ada dia negatif ataupun positif, kita boleh mengawal sama ada elektron tu akan tiba ke permukaan logam yang belah kanan ni ataupun tidak. Right? Kalau kita sambungkan litar tu supaya permukaan logam yang belah kanan ni bercas positif berbanding dengan permukaan logam yang belah kiri ni, maka elektron tu akan tiba di permukaan logam yang belah kanan ni dengan lebih laju lah. Right? Sebaliknya, sekiranya kita menerbalikkan bateri ni, jadi permukaan logam yang belah kanan ni jadi bercas negatif. Ini akan menolak elektron yang dibebaskan oleh permukaan logam di belah kiri ni kembali ke permukaan logam tersebut. Jadi dan memandangkan tiada elektron yang berjaya tiba di permukaan logam di belah
kanan ni, maka tiada arus yang dihasilkan. Right? Dengan cara ini kita boleh mengukur tenaga kinetik elektron yang dihasilkan oleh permukaan logam yang belah kanan ini. Right? Kalau lihat kalau lihat elektron yang dipancarkan keluar, let me just make it 0 lah, senang. Right? Kalau lihat elektron yang dipancarkan daripada permukaan logam ni, dia mempunyai bukan semuanya mempunyai tenaga kinetik yang sama. Right? Ada yang lebih laju, ada yang lebih perlahan. Therefore, the electrons that are emitted, the photoelectrons, have a wide range of kinetic energy. Right? Some are faster, some are slower. Right? If you want to, sekiranya kita ingin memberhentikan ataupun kita ingin menghalang pengaliran elektron daripada permukaan logam belah kiri ke permukaan logam belah kanan, right? Maka kita boleh mengenakan voltan benda negatif ni, right? Kalau awak lihat, kalau kita buat ni, right? Kalau lihat dalam kes ni, elektron yang paling laju pun tidak cukup tenaga kinetiknya untuk tiba ke permukaan logam di belah kanan. Right? Kalau kita kurangkan lagi, ni masih boleh sampai. Itu, see that. Kalau lihat, bila kita tetapkan voltan ni pada negatif 3.4 volt, elektron yang paling laju pun tidak mampu untuk tiba di permukaan logam di sebelah kanan. Right? Jadi, pada nilai voltan ni, elektron yang paling laju pun telah dihentikan. Telah dihentikan dan diminta untuk berpatah balik ke permukaan logam yang belah kiri. Jadi, nilai voltan di mana tiada arus mengalir, tiada arus mengalir, ini dipanggil sebagai voltan penghenti. This is called the stopping voltage. Right? So the stopping voltage is the voltage that we have to apply. Voltan penghenti adalah voltan yang perlu kita kenakan, right, untuk menghentikan pengaliran arus, right, untuk menjadikan arus tu kosong. Jadi itu dan itu berlaku sekiranya semua tenaga kinetik elektron tu ataupun tenaga kinetik elektron yang paling laju itu semuanya digunakan untuk mengatasi keupayaan ataupun voltan ini, right? Sebab tu kalau lihat dalam senarai dalam edaran yang saya berikan pada Rabu tu, dalam senarai rumus tu ada satu persamaan untuk voltan penghenti, right, for the stopping voltage. Dan persamaan tu dia menyamakan stopping voltage tu, voltan penghenti tu dengan tenaga kinetik maksimum elektron tersebut. Right, so you can play around with this app. What I want to do now is to look at the quiz untuk melihat soalan apa quiz ni. Saya telah mengedarkan, macam saya sebutlah, saya telah mengedarkan skema jawapan untuk quiz ni. Untuk soalan, kita lihat satu-satu. Untuk soalan yang pertama, the unit of the Planck constant, H are those of. Untuk ini, apa yang perlu kita lakukan hanyalah untuk mendapatkan unit untuk pemalar Planck. Right? Dan pemalar Planck digunakan dalam persamaan, let's see. Digunakan dalam persamaan E sama dengan HF. Right? Jadi H bersamaan dengan E over F. E adalah joule, manakala frekuensi adalah per saat, kan? Per saat. Right? Jadi joule dibahagikan dengan per saat, ini bersamaan dengan joule saat. Right? Jadi pastikan awak menggunakan unit yang betul untuk pemalar Planck, yakni joule saat. Right? Dan kalau awak bandingkan, kalau awak dah tahu apa unit untuk pemalar Planck, dan awak boleh check lah satu demi satu
betul ke tidak? Adakah unit untuk pemalar pelang ni sama dengan unit untuk tenaga? Dia tak sama kan, sebab dia ada joule, bukan dia ada joule tapi ada saat. Adakah dia sama dengan unit untuk kuasa? Tak, sebab unit untuk kuasa adalah joule per saat. So, tak. Tapi untuk pemalar pelang adalah joule saat. Right? So tak sama dengan power. Adakah dia sama dengan momentum? Okay. Momentum adalah apa? P sama dengan MV. So kg ms negatif 1. So ini ditulis dalam unit asas kan? Ada kilogram, ada meter, ada saat. Tapi ini tulis dalam unit joule. So awak kena ubah joule ni ke dalam unit asas. So kg m2s negatif 2 s. Alright, jadi awak boleh bandingkan yang ini adakah dia sama dengan yang ini. Dan awak akan dapati dia tak sama. Alright. Kemudian frekuensi obviously is not the same as frequency. Jadi yang tinggal hanyalah angular momentum. Okay. Untuk soalan nombor 2, formula yang kita gunakan untuk menjawab ni adalah E sama dengan HF. Right? Jadi soalan ni katakan ada dua alur cahaya A dan B, dan frekuensi untuk cahaya A adalah 2 kali ganda frekuensi untuk B, maka apa nisbah tenaga foton A dengan tenaga foton B? Memandangkan frekuensi ini berkadar terus dengan tenaga, maka sekiranya frekuensi itu adalah dua kali ganda lagi besar, maka tenaga dia pun akan 2 kali ganda lebih besar. Jadi jawapannya adalah D. Kemudian untuk soalan nombor 3 pula, ini mengaitkan, kalau soalan nombor 2 dia mengaitkan tenaga foton tu dengan frekuensi. Untuk soalan nombor 3 dia mengaitkan tenaga foton tu dengan panjang gelombang. Dan untuk ni kita gunakan persamaan H sama dengan HT over lambda. Right? Dia kata cahaya B ni mempunyai jarak gelombang 2 kali ganda. Ini cahaya A. Right? Cahaya A ni mempunyai jarak gelombang 2 kali ganda cahaya B. Jadi tenaganya berapa, right? Berbanding dengan tenaga untuk B. Dan untuk kes ni awak kena ingat yang panjang gelombang dia berkadar songsang dengan tenaga. Dia berbeza dengan frekuensi yang berkadar langsung, berkadar terus dengan tenaga. Okay. Kemudian untuk soalan 4 dan 5, ini memerlukan kita untuk mengingat spektrum elektromagnet. Right? Awak kena tahu susunan dari sinar X, sinar gamma, sinar X, right? UV, ultra lembayung, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, kemudian gelombang radio. Right? Awak kena tahu jenis sinaran, jenis gelombang elektromagnet mana yang lagi tinggi tenaga, mana yang lagi rendah tenaganya. Right? Ini adalah salah satu benda yang kita sebagai pelajar fizik, kita kena ingat benda ni. Right? The electromagnetic spectrum. Right? Memang awak boleh rujuk, boleh cari kat Google semua ni, tapi dia lagi cepat kalau awak just ingat saja benda tu. Alright. So soalan 4 dan soalan 5 ni dia menggunakan dia memerlukan kita tahu susunan gelombang elektromagnet tu. Right. Kemudian untuk nombor 6 ini berkait dengan photon flux. Photon flux ni adalah berapa bilangan foton per unit masa. Dia dah tak ada kan, the number of photon crossing a unit area per unit time. Right? Dan apa yang diberitahu kat sini adalah kedua-dua cahaya A dan B ni mempunyai keamatan yang sama. Right? So intensity is simply power per unit area. Right? And you can write power as energy per time, so multiplied by A. Right? So this is one formula that you use. Right? Kemudian the number of photons, right? Bilangan foton
diberikan oleh jumlah tenaga cahaya tersebut E dibahagikan dengan jumlah tenaga untuk satu foton. Dan menggunakan kedua-dua persamaan ni, right? Awak akan mendapati bahawa jawapan yang betul untuk soalan nombor 6 ni adalah A. Right? Sekiranya kita ada dua cahaya A dan B, right? Dan kedua-duanya mempunyai nilai kuasa yang sama, right? Cahaya yang lebih tinggi tenaganya, right, lebih tinggi maksudnya fotonnya lebih benar tinggi akan mempunyai bilangan yang lebih mempunyai bilangan yang lebih kecil, right? Dan ini ada kita bincangkan pada sewaktu kelas tutorial pada hari Rabu tu, bila kita bercakap tentang mentol inframerah dan mentol ultralembayung dan mana satu yang memancarkan lebih banyak foton, right? Untuk soalan nombor 7, dia meminta kita untuk menakrifkan apa tu stopping potential, voltan penghenti ni. Dan macam kita bincangkan tadi, voltan penghenti ni adalah voltan yang mengakibatkan tiada langsung elektron boleh mengalir, merentak daripada katod ke anod, right? So jawapan yang betul adalah E, right? Kemudian untuk soalan nombor 8, in a photon experiment at the frequency above cut off, right? Above the cut off frequency maksudnya sekiranya foton itu memiliki tenaga yang lebih besar daripada fungsi kerja logam tersebut, bilangan elektron yang dipancarkan daripada permukaan logam tu akan berkadar terus dengan apa? Dalam kinetiknya ke, tenaga keupayaan ke, fungsi kerja ke, frekuensi ke. Dan di sini, kata kuncinya adalah bilangan elektron. Bilang berapa banyak elektron yang akan dipancarkan oleh permukaan logam tersebut. Dan seperti yang kita lihat tadi, satu foton dia hanya boleh berinteraksi dengan satu elektron saja, right? Jadi kalau kita nak meningkatkan bilangan elektron yang dipancarkan oleh permukaan logam tu, maka kita kena meningkatkan bilangan foton yang menimpa ke atas permukaan logam tu, right? Dan kalau kita nak meningkatkan bilangan foton yang menimpa ke atas permukaan logam tu, kita kena jadikanlah cahaya itu lagi cerah lah, right? So jawapan yang betul untuk ini adalah E, the number of photons that hit a sample. So this is another way of saying you must increase the intensity of light, right? Intensity of light. Okay. Kemudian nombor 9, the diagram shows the graph of stopping potential as a function of frequency. Jadi ingat yang stopping potential ni dia adalah tenaga atau voltan yang diperlukan untuk menghentikan pengaliran arus. Jadi this stopping potential is related to the frequency. Why it is related? Well, why is it related to the frequency? Because the frequency is related to the energy of the photon, right? Dan bila kita bercakap tentang voltan penghenti, kita bercakap tentang frekuensi, kita sebenarnya tengah bercakap tentang tenaga elektron dan tenaga fotoelektron dan tenaga foton itu sendiri, right? Dan dalam rajah ni kita diberikan kita ditunjukkan nilai voltan penghenti, right, untuk 3 jenis logam, right, 1, 2, 3, right. Dan kalau dilihat voltan penghenti untuk logam yang ketiga ni lebih tinggi berbanding dengan voltan penghenti untuk logam yang kedua, dan lebih tinggi untuk voltan penghenti untuk voltan yang pertama, right. So lebih tinggi ataupun lebih tinggi tenaga yang dibekalkan oleh foton, maka lebih laju elektron yang akan keluar, yang akan terpancar daripada permukaan logam tersebut. Lebih laju elektron yang terpancar keluar, maka lebih tinggilah voltan yang perlu kita kenakan untuk menghentikan elektron tersebut, untuk membreak elektron tersebut, right? Jadi kalau kita diminta untuk menyusun mana satu mana satu logam yang mempunyai
yang mempunyai fungsi kerja yang paling rendah, sederhana dan tinggi, maka logam yang ketiga ni, logam yang ketiga ni mempunyai fungsi kerja yang paling tinggi, dan yang logam yang pertama ni mempunyai fungsi kerja yang paling rendah. Right? So the basic idea is that tenaga yang dibekalkan oleh foton tu, dia akan digunakan untuk, akan diserap oleh elektron, dan elektron tu perlu mengatasi ikatan dalam logam tersebut, dan tenaga ikatan logam tersebut diberikan oleh fungsi kerjanya. Right? So katakanlah foton tu dia ada, let me use a different color. Dia mempunyai 10 joule. 10 joule tenaga. Dan katakan untuk satu logam X ni fungsi kerja dia adalah 20 joule. Right? Dalam kes ni, memandangkan tenaga yang dimiliki oleh sebutir foton tu lebih rendah daripada tenaga yang mengikat elektron tersebut, maka elektron tidak boleh dibebaskan oleh foton ini. Right? Kenapa? Sebab foton ni tak cukup tenaga dia untuk tenaga yang diperlu, sebab elektron ni dia perlukan 20 joule tenaga. Right? 20 joule tenaga untuk membebaskan dirinya daripada permukaan logam. Tapi foton tu hanya boleh bekalkan 10 joule saja. Jadi tak cukup lah. Right? Jadi elektron tu tak boleh terpancar keluar. Sebaliknya, sekiranya foton ni mempunyai katakan 25 joule. 25 joule. Right? So dalam kes ni elektron tu hanya perlukan 20 joule saja untuk mengeluarkan dirinya daripada permukaan logam, right? Tetapi foton tu ada 25. So ni dah lebih daripada cukup lah, right? Jadi 20 joule tu akan akan diserap oleh elektron tersebut dan digunakan untuk mengatasi tenaga ikatan elektron tersebut. Kemudian ada lebihan 5 ni, 5 joule ni, right? Kalau 20 ada lebihan 5 joule ni, 5 joule ni akan dinatijahkan sebagai tenaga kinetik elektron. Right? So kalau foton tu katakan dia bawa, let's say dia bawa 30 joule. 30 joule. Right? Elektron ni hanya perlukan 20 joule saja untuk membebaskan dirinya daripada permukaan logam ini. Alright? Jadi ada lebihan 10 joule lagi. 10 joule lagi ni akan terjema sebagai tenaga kinetik elektron tersebut. Jadi kalau lihat persamaan ni, di sebelah kanan, di sebelah kiri kita menulis tenaga yang dibekalkan oleh foton, manakala di sebelah kiri tu kita tulis tenaga yang diserap oleh elektron tersebut, dan tenaga yang diserap oleh elektron itu terbahagi kepada fungsi kerja untuk logam tersebut, dan selebihnya adalah tenaga kinetik elektron. Right? So this whole equation, persamaan ini, different color. Persamaan ini merupakan contoh aplikasi prinsip keabadian tenaga. Sebab tenaga yang dibekalkan oleh foton tu mesti sama dengan tenaga yang diterima oleh elektron tersebut. Right? So this equation is called the Einstein photoelectric equation. This is simply an application of the conservation of energy. Right? Dan mengetahui persamaan ini akan membolehkan kita menjawab soalan nombor 10. Cumanya untuk soalan nombor 10 ni, tenaga bukan diungkapkan dalam unit joule tetapi diungkapkan dalam unit elektron volt. Right? Jadi awak perlu menukar, dia elok je kita guna elektron volt, sebab bila kita bercakap tentang tenaga elektron ni dia agak kecil, jadi lagi sesuai kita menggunakan
elektron volt berbanding dengan joule. So ini diberikan dalam elektron volt, dan dalam kes ni cahaya tu kita hanya dibekalkan frekuensi cahaya. Right? Jadi menggunakan maklumat ni kita boleh mengira berapa banyak tenaga yang dibekalkan oleh satu foton tu. So E sama dengan HF. Right? Awak masukkan frekuensi dalam ni dan awak akan dapat tenaga sebutir foton dalam unit joule. Kemudian awak tukarkan unit joule ni kepada elektron volt. Kemudian awak boleh bandingkan tenaga yang dibekalkan oleh satu foton ni dengan fungsi kerja logam ini. Right? Sekiranya tenaga yang dibekalkan oleh foton ini melebihi 2.3 elektron volt, maka elektron ni boleh dikeluarkan daripada logam tersebut. Sebaliknya sekiranya tenaga yang dibekalkan oleh foton ni kurang daripada 2.3 elektron volt, maka elektron ni tidak boleh dikeluarkan daripada permukaan logam tersebut. Right? So for number 10, it is simply the application of the Einstein photoelectric equation. Okay. Untuk soalan 11, 12, 13 dan 14, ini adalah soalan kualitatif, which is quite nice. What is the effect of increasing the wavelength of light? Sekiranya kita memanjangkan ataupun kita meningkatkan jarak gelombang cahaya, maka kita sedang menurunkan. Kita mengurangkan tenaga foton. Right? Bila kita mengurangkan tenaga foton, right? Ini bermaksud setiap satu foton tu dia boleh membekalkan lebih sedikit tenaga kepada elektron. Right? Jadi sekiranya elektron tu terpancar keluar, right? Dia akan terpancar keluar dengan kelajuan yang lebih rendah. Right? Dan sekiranya ia terpancar keluar dengan kelajuan lebih rendah, maka kita tak memerlukan begitu tinggi voltan untuk menghentikannya. Jadi sebab itu untuk soalan 11 jawapannya the stopping potential decreases. Right? Untuk nombor 12 pula, what is the effect of increasing the intensity of light? Bila kita meningkatkan keamatan cahaya, kita menambah bilangan elektron, right? Dan bila kita menambah bilangan elektron, kita menambah bilangan bila kita menambah bilangan foton, kita sebenarnya menambah bilangan elektron yang dipancar keluar. Dan kalau lihat, tiada satu pun daripada jawapan yang ada kat sini yang cocok dengan jawapan kita. Jadi jawapannya lah none of the above. Okay. Dan soalan nombor 13 dan 14 ini hampir sama dengan soalan 11, 12. Cumanya dalam kes ni dia bercakap tentang frequency of light is double, kan? Bila cakap tentang frekuensi, kita bercakap tentang cahaya, tentang tenaga foton tersebut. Jadi bila kita kata the frequency of light is double, maksudnya tenaga yang dimiliki oleh sebutir foton tu pun bertambah juga. Jadi macam mana kalau setiap satu foton tu memiliki lebih banyak tenaga, dan apa yang akan berubah pada stopping voltage dia, apa yang akan berubah pada arusnya, right? So itu untuk menjawab soalan ini kita kena susun hujah kita. Maksudnya dia bukan soalan yang direct yang jawapannya tu kita boleh dapat serta-merta. Sebabnya kita kena fikir selalu, okey, kalau A berlaku dan macam mana A mempengaruhi B. Kemudian kalau B berlaku dan macam mana dia mempengaruhi C. Dan kalau C berlaku macam mana dia mempengaruhi D. Kan? Jadi akhirnya kita akan simpulkan, oh, bila A meningkat dan D akan meningkat, ataupun dia akan menurun. Right? Jadi untuk soalan-soalan berkaitan dengan kesan fotoelektrik ni, dia memerlukan kita untuk menyusun hujah-hujah kita secara berangkaian. Right? Jadi ini saya rasa ini bagus sebab dia melatih kita untuk berfikir. Right? Dia melatih kita untuk berfikir. Jadi itu saja berkenaan dengan kesan fotoelektrik yang sempat kita bincangkan. Saya ada kongsikan Karima untuk kursus ni semalam. Dan seperti mana awak maklum, kita ada peperiksaan akhir pada 21 bulan Julai nanti.
Jadi kita ada dalam 2 minggu lagi sebelum peperiksaan akhir. Um, InsyaAllah kalau ada ramai yang berminat, right, kita boleh meneruskan kelas tutorial macam hari Rabu tu pada minggu depan dan juga minggu selepas itu, right? Mungkin kita tak buat pada hari Rabu lah, mungkin kita pilih hari lain, tapi kita boleh ada mungkin dalam dua sesi lagi. Jadi sekiranya sesiapa ramai yang berminat, maka kita boleh teruskan tu lah sehingga sebelum peperiksaan akhir. Jadi dia akan jadi macam kelas, bukanlah kelas pecutan, tapi macam sebab saya rasa itu saja cara yang boleh saya bantu awak semua untuk peperiksaan akhir nanti. Dalam arti kata saya tak boleh bagi tugasan ganti, saya tak boleh bagi kuis gantian. Apa yang saya boleh bantu adalah untuk mempersiapkan awak sebaiknya sebelum peperiksaan akhir nanti, right? Jadi kalau ramai yang berminat dan awak wakilkan seseorang untuk beritahu saya, dan kita akan pilih tarikh lah untuk adakan sekurang-kurangnya dalam dua sesi, right? Jadi kita berhenti di sini, right? Dan saya nak ambil peluang ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Haji kepada awak semua. Saya doakan awak semua selamat tiba di kampung halaman, right? Kalau pulang ke kampung. Dan dan esok hari Arafah kan, jadi biasanya hari Arafah ni kita akan luangkan masa untuk berdoa. Jadi kita sama-sama mendoakan kesejahteraan diri kita, right? Keluarga kita, right? Orang-orang yang kita sayangi. Jadi sekiranya kiranya awak perlukan apa-apa bantuan untuk kursus video moden ataupun untuk benda-benda lain, dan awak boleh hubungi saya lah. Saya akan berada di sini di UKM sepanjang cuti ni, sepanjang hujung minggu ni dan sampai minggu depan. Jadi kalau ada yang tak pulang dan perlukan apa-apa, dan beritahu kepada saya, right? Jadi kita berhenti di sini dan kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan dan minggu lepas tu, right? Jadi selamat pulang ke kampung. Selamat Hari Adil Adha. Selamat tengah hari dan Assalamualaikum.